Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu peristiwa yang menyedihkan hati insan-insan yang beriman kepada Allah dan Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada hari pembalasan. Berlaku satu peristiwa, isu beberapa orang Islam yang ditangkap di dalam gereja ataupun yang ditahan oleh pihak JAIS di dalam gereja. Isu ini dibicarakan dan dibincangkan secara meluas. Ramai pihak yang bersuara, daripada kalangan NGO, institusi-institusi, parti politik dan sebagainya. Dan saya mewakili ilmu ulama muda UMNO ingin menyatakan stand kami terhadap isu ini. Ada beberapa perkara yang perlu kita bahaskan tentang isu masuk dalam gereja ataupun isu penahanan pihak JAIS terhadap 12 orang yang didapati dijemput untuk majlis berbuka puasa di dalam gereja di PJ baru-baru ni. Pertama sekali, sidang penonton sekalian, hendaklah kita ketahui, apabila kita berbicara dan bercakap tentang sesuatu isu yang melibatkan agama Islam, soal kepentingan peribadi, soal masalah-masalah peribadi, kebencian, ketidaksukaan pada institusi tertentu, parti politik tertentu perlu dikesampingkan. Ini isu yang membabitkan agama kita. Mana mungkin kepentingan-kepentingan pihak tertentu didahulukan daripada kepentingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Sedangkan pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang seorang lelaki yang mana beliau ada hutang, dan beliau juga memiliki hutang dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa yang sama beliau ada tanggungjawab yang perlu beliau laksanakan. Kata Nabi, dainullah haqqu bil wafa, hutang dengan Allah Subhanahu wa taala perlu diberi keutamaan. Maka apa yang saya nak katakan di sini, sesungguhnya sesuatu yang berkaitan dengan agama kita secara dasarnya perlu diberikan keutamaan, perlu diberikan prioriti. Sebab itu apabila Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, kata Nabi, innaka taqdumu qauma ahli kitabin falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau akan mendatangi satu kaum yang bernama Ahlul Kitab, maka hendaklah engkau jadikan perkara pertama sekali yang engkau seru mereka adalah seruan kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menunjukkan bahawasanya perkara yang berkaitan dengan akidah perlu diberikan keutamaan. Dan pada masa yang sama tidak perlu ada di sana, bahkan dilarang sama sekali wujud di sana kepentingan tertentu. Berdalilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi menceritakan tentang suatu masa nanti manusia-manusia ini akan didatangi oleh golongan-golongan yang anti, benci kepada Islam. Mereka akan datang kepada manusia-manusia dalam keadaan yang lapar. Mereka akan menewaskan manusia-manusia. Para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, adakah pada ketika itu kami ini golongan yang minoriti? Nabi kata, tidak, bal antum kathir, kamu ini ramai. Maka Nabi menyambungkan kenyataan baginda sallallahu alaihi wasallam, walakinnakum ghutha kaghusa'is sayl, tetapi ramai kamu, jumlah yang banyak itu hanyalah seperti buih yang berada di lautan. Dan pada ketika itu kata Nabi, wala yaqdifannallah min qulubikum wala yanzi'annallah min qulubi aduwwikum almahabata minkum wala yaqdifannallah fi qulubikum alwahn. Allah Subhanahu wa taala akan cabut daripada hati musuh-musuh Islam perasaan hormat kepada orang Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan campakkan ke dalam hati orang Islam satu penyakit yang diberi nama sebagai al-wahnu. Al-wahnu, bukan ar-rahnu, al-wahnu. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah itu al-wahnu? Kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut kepada kematian. Maka jelas
sebahagian daripada golongan manusia yang pada hari ini yang anti kepada Islam. Mereka tidak ada penghormatan lagi kepada umat Islam. Umat Islam perlu sedar perkara ini. Dan juga di kalangan sebahagian umat Islam, oleh kerana kepentingan-kepentingan peribadi mereka, masalah peribadi mereka, kebencian mereka kepada parti politik tertentu, kebencian mereka kepada institusi tertentu, menyebabkan mereka mendahulukan kepentingan mereka melebihi daripada kepentingan agama. Hilang penghormatan orang bukan Islam terhadap orang Islam. Dan pada masa yang sama, orang Islam sendiri, mereka jauh daripada agama mereka. Mereka mementingkan kepentingan peribadi mereka melebihi daripada kepentingan agama. Ini yang pertama. Sedangkan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dengan Islam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah agama Islam. Dan ini bukan bererti, sidang penonton sekalian, kita tidak menghormati agama-agama lain. Kita tidak menghormati mereka-mereka yang beragama dengan agama Kristian, Buddha dan sebagainya. Kita menghormati mereka sebagai hak. Itu adalah hak mereka untuk mereka berpegang dengan ajaran-ajaran tersebut. Di samping kita tetap menjaga kedudukan kita sebagai seorang individu Muslim. Yang kedua, saya melihat dalam mengulas isu ini, ramai pihak yang bersuara. Cuma perkara yang perlu kita jadikan muhasabah untuk diri saya, sidang penonton sekalian dan sahabat-sahabat di luar sana, apabila kita mengulas sesuatu isu tentang agama, perlu kita ingat bahawasanya agama, dalam mengulas isu-isu agama ada prinsip-prinsip dan metodologinya. Ilmu didahulukan, ilmu dikedepankan, bukan emosi. Kalau emosi dikedepankan, ia akan berlaku di sana huru-hara yang berpanjangan. Tetapi biarlah ilmu yang mengepalai penjelasan isu-isu seperti ini. Saya katakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. Jangan kamu berpegang dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui tentangnya. Pendengaran, penglihatan dan hati kamu, kesemuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Maka hendaklah kita mengulas dengan ilmu. Kita tidak ingin seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu zaman yukazzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib wa yuktamanu fiha al-kha'in wa yukhawnu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qalu ya Rasulullah man hum ar-ruwaybidah? Qala ar-rajulu at-tafah yatakallam fi amril 'amma. Iaitu akan datang satu zaman yang mana manusia, orang yang bercakap bohong dikatakan dia bercakap benar, orang yang bercakap benar dikatakan dia bohong, orang yang mengkhianat ataupun pengkhianat dikatakan dia itu amanah, orang yang amanah dikatakan dia pengkhianat. Pada ketika itu kata Nabi SAW, akan berkata-katalah satu kelompok manusia ar-ruwaybidah. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, siapakah itu ar-ruwaybidah? Nabi SAW bersabda, seorang lelaki yang lekeh, yang tidak ada ilmu baginya, tetapi dia cuba bercakap, mengulas isu manusia secara umumnya. Maka berhati-hati kita agar kita tidak mengulas isu ini sesuai dengan emosi kita. Sebaliknya kita mengulas isu ini dengan agama, dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu, dengan mana yang mana seruan itu dipenuhi dengan al-hikmah, bil hikmah. Hikmah di sini kata Al-Imam Ibnul Qayyim terbagi kepada 3. Pertama sekali ilmu, kedua al-hilmu, iaitu kelembutan ataupun berperingkat, dan yang ketiga kebijaksanaan. Jadi ketiga-tiga perkara ini perlu dalam membentuk satu terminologi, iaitu hikmah, ilmu secara berperingkat, dan juga yang ketiga kebijaksanaan. Maka kita nak selesaikan isu ini, selesaikan dengan ketiga-tiga prinsip ini, selesaikan dengan al-hikmah. Sidang penonton sekalian, pada hari ini gerakan misioneri, gerakan kristianisasi jelas di atas muka bumi pada hari ini. Gerakan mereka sangat-sangat agresif, dan perkara ini telah diketahui umum. Walaupun kita tidak mampu untuk menghukum niat-niat di hati-hati manusia, kita tak mampu hukum niat rahib dan padri-padri yang memberikan sedekah. Mungkin mereka memberikan ikhlas dalam memberi sedekah mereka, tetapi secara realitinya apa yang berlaku pada hari ini adalah tujuan untuk kristianisasi. Kerana manusia pada hari ini sangat takut dengan kefakiran. Sangat takut dengan kefakiran. Bahkan kita tak nafikan Nabi SAW sendiri meminta supaya kita memohon perlindungan kepada Allah daripada kefakiran. Kerana dengan kefakiran ini, manusia, sidang penonton sekalian, dia akan jadi lemah. Bila dia lemah, dia akan mudah dipengaruhi
Walaupun kita tak bersetuju dengan satu hadis di sana, hadis yang lemah, bahkan sebagian ulama menghukum hadisnya palsu, kadal kufri an yakfur, sesungguhnya orang yang kadal faqri, iaitu orang yang hampir-hampir saja orang yang fakir ini dia akan jadi kufur. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Tetapi kita tak nafikan bahawa Nabi memang meminta perlindungan kepada Allah agar Allah jauhkan daripada kefakiran. Kerana bila fakir, orang akan jadi lemah. Bila lemah, dia akan mudah digoda, dia akan mudah diganggu. Sebab itu dalam Al-Quran Allah telah nyatakan, ya'idukumus syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu sentiasa menakut-nakutkan manusia itu dengan kefakiran. Jadi kita bimbang pada hari ini. Apabila dikumpul sekelompok umat Islam, katanya 12 orang yang ditahan baru-baru ini di dalam gereja, di tempat di PJ, di mana disampaikan di situ perkara-perkara tentang agama Kristian dan ditarik manusia itu dengan bentuk sumbangan. Maka umat Islam kena bertegas dalam isu ini. Ini tanggungjawab individu itu sendiri yang perlu lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala satu. Dan pada masa yang sama yang kedua, tanggungjawab pihak jabatan agama untuk memantau gerakan-gerakan kristenisasi ini. Sebab itu stand kami ilmu, stand kami ulama muda menyatakan bahawasanya kami berpendirian apa tindakan yang dilakukan oleh JAIS perlu diberikan sokongan sepenuhnya. Perlu diberikan sokongan sepenuhnya. Walaupun mungkin ada perbezaan pendapat antara pihak JAIS dengan pihak-pihak institusi yang lain, tapi dalam hal dan isu akidah seperti ini, perkara yang membabitkan akidah umat Islam, maka semua pihak sewajarnya memberi sokongan tanpa melihat kepada kepentingan mana-mana parti politik, tanpa melihat kepada kepentingan individu dan sebagainya. Ini adalah stand yang perlu kita semua umat Islam bersatu padu. Saya hairan, kita boleh bersatu dalam isu Harimau Malaya untuk memberi sokongan kepada Malaysia dalam pertandingan bola sepak. Kita boleh lupakan kepentingan parti masing-masing. Kita boleh duduk bersebelahan, boleh bertepuk tangan, bergembira, sorakan yang sama dan sebagainya. Tetapi mengapa dalam isu akidah umat Islam, kita masih bercakap tentang kepentingan masing-masing? Kita masih bercakap tentang kepentingan parti masing-masing. Kita masih bercakap tentang kepentingan institusi masing-masing. Saya tak nafikan, sidang penonton sekalian, ada kelemahan-kelemahan institusi-institusi tertentu yang perlu diperbaiki. Tapi ini bukan masanya. Dalam keadaan kita berbicara tentang akidah umat Islam, kita perlu memberi fokus dan keutamaan. Selepas daripada isu ini, mari kita sama-sama berbicara, berbincang, memperbetulkan, menyempurnakan ketidaksempurnaan institusi-institusi yang sepatutnya mengawal kemiskinan, yang sepatutnya membasmi kefakiran. Jadi kesimpulan daripada apa yang saya nyatakan tadi, sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama sekali umat Islam perlu bersatu padu dalam berhadapan dengan isu yang membabitkan keruntuhan akidah. Isu yang membabitkan keruntuhan akidah seperti ini. Kedua, hendaklah kita dalam tempoh ini, sidang penonton sekalian, memberi sokongan penuh kepada pihak JAIS untuk mereka melaksanakan siasatan. Dan yang ketiga, dalam tempoh siasatan ini, usahlah kita menyalahkan mana-mana pihak. Kita serahkan kepada JAIS sepenuhnya untuk mereka membuat siasatan dan menyelesaikan isu ini dengan cara yang berhemah dan dengan mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan, agar tidak berlaku di sana sebarang huru-hara, tidak berlaku di sana sebarang permasalahan, tidak berlaku di sana sebarang buruk sangka, kerana Islam sangat benci kepada prasangka-prasangka yang buruk. Firman Allah di dalam Al-Quran sebagai penutup, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjauhkan diri daripada prasangka-prasangka yang buruk. Sesungguhnya sebahagian daripada prasangka-prasangka itu membawa kepada dosa. Maka elakkanlah diri kita daripada terjebak dalam prasangka-prasangka yang seperti ini. Marilah kita sama-sama bersatu padu sepenuhnya mempertahankan tindakan JAIS dalam isu gereja yang berlaku baru-baru ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.